Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian hari ini antara topik kegemaran saya tentang kisah seram. Saya akan berkongsi tentang kisah-kisah menyeramkan yang terjadi di rumah pusaka. Apa rasanya tinggal di rumah pusaka yang diwariskan kepada kita? Menyangka yang itu ialah sebuah rumah kosong, sebenarnya ada sesuatu di dalam rumah tersebut. Daripada kisah sebuah rumah yang diwariskan kepada anak-anaknya, yang kemudian anak-anak dia ini meninggal satu persatu, sehinggalah kisah Saka, seorang pakcik tua botak sering mengganggu ahli keluarga. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah 4 kisah rumah pusaka yang menyeramkan di seluruh Malaysia. 4. Kisah Saka yang tidak mahu keluar. Ini ialah kisah seorang lelaki yang bernama Hamid, bukan nama sebenar. Disebabkan tuntutan kerja, Hamid terpaksa bermastautin di Sabah meninggalkan kampung halamannya di Melaka. Memang jarang sekali Hamid dan keluarganya pulang ke kampung. Sehinggalah Hamid mendapat panggilan kecemasan dan diberitahu yang neneknya di kampung sedang nazak, tapi dia tidak dapat meninggal disebabkan Saka di dalam badannya. Hamid kemudian bergegas bertolak dari Sabah ke Melaka. Setibanya Hamid ke kampung, tanpa diberikan penjelasan, ahli keluarga yang lain menyuruh Hamid naik ke rumah dan pergi ke sebuah bilik yang terdapat tiang seri. Walaupun kebingungan, tanpa banyak bertanya, dia pun naik dan masuk ke dalam bilik. Dia diarahkan untuk berdiri di tengah-tengah bilik dan menunggu sesuatu. Beberapa minit kemudian, masuk seorang wanita bongkok berambut panjang, berbaju putih comot menyerupai wajah neneknya. Menyangka itu ialah nenek dia yang sedang nazak. Tapi semakin sosok tu dekat, semakin dia perasan itu bukanlah nenek dia, tapi itu ialah sebuah makhluk dengan raut wajah yang sangat hodoh. Kukunya panjang, badannya berwarna kehitaman coklat. Perlahan-lahan, dia mendekati Hamid yang ketakutan. Tapi Hamid tekad untuk berdiri di situ. Setelah benda itu berada di dalam bilik, ahli keluarganya yang lain segera masuk ke dalam bilik, diiringi dengan asap kemenyan, laungan azan dan juga bacaan surah-surah. Wanita tadi kemudian menjerit dan hilang dalam sekelip mata. Selepas kejadian tu, nenek Hamid meninggal dan dikebumikan. Rupa-rupanya, wanita menyeramkan yang masuk ke dalam bilik tadi ialah Saka nenek Hamid yang ditugaskan untuk menjaga rumah pusaka mereka di kampung. Ketika nenek Hamid nazak, Saka tadi tidak mahu keluar, membuatkan nenek dia tersiksa. Saka tu kemudian meletakkan syarat mahu mencari tuan baru di kalangan ahli keluarga. Namun begitu, tiada seorang pun yang mahu mewarisi Saka tersebut. Dengan itu, Hamid dipanggil. Kononnya, Hamidlah yang akan mewarisi Saka itu. Hamid diletakkan di dalam bilik untuk mengumpan Saka tadi keluar dari badan neneknya. Tapi sebelum dia sempat masuk ke dalam badan Hamid, ahli keluarga yang lain sempat menangkap Saka tersebut secara langsung, membuang Saka tadi. Itulah kisah Hamid dan Saka neneknya yang tidak mahu keluar. 3. Saka ibu abang ipar masih ada di rumah. Kisah kali ini pula merupakan perkongsian seorang blogger yang bernama Zura, bukan nama sebenar. Semasa dia berada di rumah pusaka milik abang iparnya, siapa sangka rumah yang terlihat seperti baru adalah sebuah rumah yang telah lama. Bukan itu sahaja, ia mempunyai sejarah seram yang tersendiri. Oleh kerana rumah tu diwarisi oleh abang ipar dan kakaknya, dia yang pada waktu itu mengikut kakaknya tinggal, terpaksa tinggal bersama di rumah tersebut. Rumah yang mempunyai 2 bilik tidur itu masih lagi memiliki barang peninggalan dari kedua arwah ibu bapa abang iparnya, di mana baju-baju milik arwah masih tersimpan rapi di dalam bilik. Oleh kerana tertarik dengan suasana bilik utama ataupun master room, penulis pun memutuskan untuk memilih bilik tersebut. Disitulah bermulanya kejadian aneh, di mana pada malam pertama, dia diganggu oleh bunyi burung gagak yang tiba-tiba bertenggek di jendela biliknya. Pada asalnya dia tidak mengendahkan bunyi tersebut, tetapi gangguan kerap kali berlaku.
dia pernah terdengar bunyi tapak kaki seseorang seperti sedang berlegar-legar di luar jendela, diikuti dengan ketukan di jendela. Disebabkan mula merasa takut, dia menarik selimut untuk tidur. Tapi suasana semakin menyeramkan bila bunyi tapak kaki tersebut seakan-akan menuju ke arah katilnya dan dia perasan selimut dia ditarik perlahan-lahan. Dia menyangka ada perompak yang masuk ke dalam rumah mereka. Pada masa yang sama juga, dia merasa badannya seperti ditindih oleh sesuatu. Waktu inilah dia mengesyaki yang mengganggu itu bukan perompak. Sebab mana mungkin perompak menarik selimut dan menindih orang. Ada dalam 10 minit badannya kaku dan keras. Dia membaca ayat-ayat suci sebelum berjaya menggerakkan badan dia dan bangun dari katil berlari ke bilik kakak dia. Rupa-rupanya rumah tu pernah disewakan berkali-kali, tapi ramai penyewa yang tidak berani untuk tinggal di sana. Jiran-jiran lebih selesa untuk menutup jendela yang menghadap ke rumah tersebut kerana mereka sering terlihat kelibat pocong, pontianak dan lembaga hitam bermata merah ataupun hantu raya berdiri di atas rumah tersebut. Hampir puluhan ustaz cuba mengalau saka peninggalan neneknya tetapi tetap gagal. Itulah kisah rumah pusaka abang ipar wanita yang dikenali sebagai Zura. 2. Rumah pusaka yang disumpah. Ini ialah kisah sebuah rumah pusaka di sebuah kampung di salah sebuah negeri di Malaysia. Rumah ini merupakan rumah peninggalan seorang nenek tua yang meninggal akibat uzur. Nenek ni merupakan ibu kepada 4 orang anak. 3 orang anak kandung sementara seorang anak angkat. Sepanjang hidupnya, dia dijaga oleh anak angkatnya tanpa mengenal penat lelah sehinggalah dia menghembuskan nafas terakhir di rumah tersebut. Seperti yang diceritakan oleh orang kampung, anak-anak kandung nenek tadi tidak pernah mengendahkan keadaannya. Sehinggalah suatu hari, berlaku pergaduhan di antara 3 orang anak kandung nenek ini, sementara seorang anak angkatnya pergi membawa diri. Akhirnya, harta nenek tadi dimiliki oleh anak sulungnya. Tapi pelik, tidak lama kemudian, anak sulung nenek tadi meninggal di rumah pusaka tersebut tanpa diketahui punca kematian. Seterusnya, hak penjagaan jatuh kepada anak kedua, tapi kejadian pelik berlaku. Anaknya yang kedua ni pun meninggal di rumah tersebut. Benda yang sama juga terjadi kepada anak bongsunya. Kejadian tersebut, misteri tentang apa yang terjadi menjadi persoalan sehingga hari ini. Untuk anak angkat nenek tadi, tiada seorang pun tahu di mana keberadaannya. Akhirnya, rumah itu tidak diwarisi dan dibiarkan berusang. Sejak ia dibiarkan kosong, orang-orang kampung sering melihat kelibat perempuan berbaju putih, berambut panjang, berjalan mengelilingi rumah. Kisah misteri rumah pusaka tersebut sangat terkenal sehingga ia menjadi tumpuan kumpulan paranormal. Tapi setiap kumpulan yang datang akan dihalang dan dimarahi oleh jiran berdekatan disebabkan khawatir penduduk sekeliling diganggu oleh apa yang dipercayai saka di dalam rumah tersebut. 1. Saka pakcik tua botak. Ini ialah kisah perkongsian di Facebook tentang pengalaman misteri rumah pusaka peninggalan ibu mertua. Puan M menceritakan yang keluarganya sering diganggu oleh entiti pakcik tua lebih dari 10 tahun. Baginya, selagi gangguan itu tidak memudaratkan mereka sekeluarga, dia masih lagi boleh bertolak ansur. Oleh kerana ibu mertuanya tinggal sendirian, Puan M dan suaminya memutuskan untuk tinggal bersama mertuanya sehinggalah ibu mertuanya meninggal dunia. Pada suatu maghrib, sewaktu pulang dari kerja, Puan M terkejut apabila melihat kelibat pakcik tua sedang duduk di kerusi malas dengan kaki kanan dinaikkan ke kerusi sementara kepalanya kelihatan botak. Pada masa itu, posisi mereka berhadapan di antara satu sama lain. Mujurlah mukanya tidak kelihatan. Oleh sebab keadaan yang separa gelap, Puan M cuba untuk menghidupkan suis lampu yang bersebelahan dengan kelibat pakcik tua tu. Sejurus sahaja lampu dihidupkan, pakcik tu hilang dengan serta-merta. Bukan sahaja Puan M yang diganggu, anak-anaknya juga sering didatangi oleh pakcik ini.
Kadang-kadang terlihat kelibat pakcik tua ni berdiri tepat memandang ke arah bilik tidur anak-anaknya. Setiap kali lampu bilik dinyalakan, pakcik ni akan hilang. Tidak kira malam ataupun siang, mereka sering terdengar tapak kaki turun dan naik tangga rumah. Pengalaman di rumah pusaka tu tidak di kalangan mereka keluarga. Saka di rumah tu tidak hanya mengganggu mereka sekeluarga, tetapi ia menjadi buah mulut di antara ahli keluarga yang datang untuk menetap. Untuk Puan M dan suaminya, mereka tidak menggalakkan acara besar-besaran dijalankan di rumah tersebut, sekadar hanya untuk bermalam sehari dua sahaja. Ini disebabkan rumah itu terasa seram dan suram. Fakta bonus, seorang lelaki membakar rumah pusaka miliknya kerana dia percayai rumah tersebut berhantu. Ini adalah sebuah rumah pusaka yang terletak di Kampung Durian Guling. Orang kampung menyedari rumah tersebut terbakar pada pukul 11.39 pagi. Apabila ditanya, pemuda tersebut berkata, dia membakar rumah disebabkan rumah panas dan berhantu. Namun begitu, mereka mendapati pemuda tersebut sebenarnya mempunyai masalah mental dan rumah itu sendiri dijadikan pusat penagihan dadah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Mungkin anda ada lagi kisah rumah pusaka menyeramkan yang anda tahu. Kongsikan kepada kami di ruangan komen di bawah. Kami pun mahu tahu kisah-kisah tersebut. Apa pendapat anda tentang kisah-kisah ini? Pastikan anda like dan share. Kalau anda belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali Kupi-Kupi Go memuat naik kisah. Jangan lupa like kami di Facebook dan social media yang lain. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.